Kau je tak ambil. Ni penyakit ni, bahaya. Penyakit ni minasyaitan. Waswas ni minasyaitan. Alladhi wisufi suduri. Dibisikkan pada sulur hati. Ada penyakit ni kena berubat cepat. Antara ubat dia saya ajar. Antara awal dia memula, syaitan ni punya khianat. Kalau datangkan waswas, pertama dia waswaskan dengan ibadah. Pertama dia waswaskan bukan wuduk, dia waswaskan rakaat solat. Rakaat solat. Dampak ni rasa rakaat pertama, payah tu. Jarang tu masuk rakaat pertama kan. So rakaat ketiga, keempat, ketiga, keempat. Tu kena tanya Ustaz Nahrawi lah. Saya tak nak bahas lah, semua nak bahas kat sini tak cantik lah kan. Ustaz ni semua dia tala tak boleh lah kan. Saya bahagian saya lah. Cuma saya nak maklumkan, bermula dia daripada solat, kemudian dia ambil wuduk. Dia kacau ambil wuduk pula. Sebab tu habis banjir. Kalau kat surau ni banjir, dia ambil semayang je macam 4 orang ambil semayang. Masuk-masuk, kau ni mandi ke apa ni? Orang cakap dia habis baju basah semua kan. Dan saya nak bagi tahu, dia boleh merangkumi kehidupan biasa kita. Dah ganggu solat. Kalau orang tu tak solat, na'udzubillah min zalik, lagi teruk. Biasa dia akan ganggu sampai mana? Pertama dia akan ganggu dengan keselamatan rumah. Dah kunci dulu, dah kunci dulu. Tu dah sampai Negeri Sembilan kan? Kat Pedah Tinggi masuk tol. Loh sudah. Lepas tu tak rapat dengan jiran pula. Kenalah tu. Jiran sebelah tak tegur, masak-masak BBQ semua, masak masuk rumah jiran, tak bagi sikit kan. Nak kau jiran serba salah, patah balik. Risau dah rumah macam-macam barang. Pergi-pergi 2 solek dah ikat ataupun dah kunci. Bahaya tinggal barang, tinggal kitab, takut ni bahaya. Lupa ni dia banyak jenis, tapi lupa yang mendatangkan kepada was-was tu bahaya. Macam saya pernah cerita dulu kan, di pondok kan, dah lama satu pondok dia basuh. Bahaya kan, nampak tai ayam kat bawah tu, jiruh air. Kemudian dia rasa percikan daripada air tadi naik ke tangga yang kedua, cuci tangga kedua. Kemudian pecik tangga ketiga, cuci tangga ketiga pula. Lalat masuk dalam pondok, lalat satu pondok dia cuci. Bila pondok asing, kalau pondok tu sekali, habis satu pondok dia cuci, semua pondok dia cuci. Bahaya sehingga kan dia boleh mendatangkan kepada mudarat. Antara ubat yang disarankan oleh para ulama, diceritakan ataupun disyarahkan dalam kitab Mishkat, bila datang was-was dalam hati kita ni, dalam semayang, disunatkan bagi kita banyakkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kena banyak sebut. Datang was-was pada tempat lain kan? InsyaAllah cuba buatlah kaedah ni, cuba buat. Dah kunci rumah, dah jalan jauh dah ni, ya Allah tak pasti Ustaz, penyakit ni dah memang ada kat saya ni, macam mana nak buat? Tak mau sebanyak kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai Allah datangkan ilham, gerak hati balik. Dapat bayang balik. Okey, aku kunci. Dapat. Tapi a'udzubillah yang menepati haknya. Ni au sampai bila memang tak datanglah, bertambah lagi was-was tu. Aku dah lah, ni ustaz cerita lagi lah. Dah sebut au was-was pula, auzubillah minasyaitan, dia was-was. Aku ni sebut tak betul kan, lagi teruk dia cakap. Sekurang-kurangnya bacalah. Walaupun tak betul tajwid, tapi bacalah. Dapat? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Waqaf situ. Amanar rasulu bima. Bima tu ada panjang, letak panjang dia tu. Betul? Bila huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah, apakah hukumnya? Huruf mad, salah satu huruf mad alif,
waw ya bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, apakah hukumnya? Mad arif ni sukun. Mad wajib. Bagus. Lain mad jaiz. Hamzah dua kalimah, ataupun lebih nak kenal, lebih mudah konsep saya tak dua kalimah tu kalimah. Kalau kita tak kenal mana dua kalimah tu kalimah, sama je kalimah ni. Bila huruf mad bertemu dengan hamzah yang ada alif, bila ada alif pada hamzah tu dua kalimah lah. Kalau alif tak ada hamzah, maka dia disebut dengan hamzah tunggal. Tu konsep saya lah. Maka bima tadi dipanjangkan dengan 2, 4, 5 harakat. Paling afdal 5. Bima dapat. Nun mati bertemu zal, apa hukum dia? 5 je hukum dia, jangan cari yang lain. Jawab mak tu, alamat dia berat lah tu. Nun mati bertemu dengan zal, hukum nun mati ada 5. Idza ma'aluna bila guna, iqlab, ikhfa, izhar. Pasti? Ya, ikhfa. Beza ikhfa bagaimana? Menyembunyikan. Maka perlu dingangakan. Pandangan ulama, bila kita nak dengungkan ikhfa, bima'u, buka mulut, bima'u. Ini iklab, mim bertemu dengan ba sama, izhar pun sama, ikhfa pun sama, semua ada beza. Kalau mim bertemu dengan ba ataupun nun bertemu dengan ba, hukum dia iklab kan, ada mim ke atas, maka bacaan dia kena rapat bibir sedikit. Dapat? Min ba'dihi, contoh min ba'dihi, rapat bibir sedikit. Kalau ikhfa, kena buka mulut terus. Bima'u, boleh? Zila ilaihi min rabbi. Nun mati bertemu ra. Idgham bila gunnah min rabbi. Okey, tolong tambahkan sabdu dekat situ. Mir rabbi. Bila idgham bila guna, dia dah sedia ada. Kalau Resah Usmani ada sabdu. Ini orang yang baca dalam kitab ni, tengok ni, orang baca dalam kitab ni, dia tak letak hukum tajwid macam mana Resah Usmani. Maka kena kenal lah. Dia ustaz-ustaz pun tak ada tajwid, berat ni dia baca ayat ni, pelik-pelik nanti dia baca. Tak ikut tajwid. Mir rabbihi tambah sabdu kat situ, kat ra tu. Ke dia memang Mir Rabbi, tambah sabdu kat situ, lebih jelas. Bila nun mati bertemu lam ataupun ra, sedia ada baginya ada sabdu. Dapat? Wal mu'minun, waqaf kat situ. Baik, dapat? Saya bayar yang awal tu saja je nak sebut kan, supaya kita ni ada semangat nak mengaji Al-Quran. Kita kena ingat dengan Quran ni, jangan kita buat main. Ikutlah ustaz mana yang mampu lah ustaz Quran ni. Jaga besok. Bila jaga besok tu? Alam barzah besok. Bangkit daripada alam barzah, bangun tidur, dah sakit sakaratul maut, malaikat datang. Tengok kiri kanan ada kawan. Tengok kanan ada kawan. Kan? Kanan lah, bagi mereka tak amalkan Quran, apa jadi kat dia, dia tengok kiri dia. Ulama kita tengok kiri, ada kawan pula. Siapa kawan ni? Buruk wajahnya. Siapa? Itulah amalan. Dan kawan ni beritahu, akulah amalan kamu. Amalan kamu yang pertama dihisap apa? Solat kamu, Quran kamu ni sebelah. Besok berupa, besok jaga besok. Kalau Quran baik, solat baik, puasa baik, duduk kanan dia. Dia akan cakap kita apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih.
siap bagi lagi. Kamu kalau malaikat jawab macam ni, tanya macam ni, kamu jawab macam ni. Kita kat dunia nak menggerakkan mulut perlu kepada pemikiran kita, betul? Apa yang kita fikir logik, betul? Baru boleh menggerakkan mulut kita untuk bercakap, kan? Logik bagi akal kita. Tapi di dalam alam barzah Allah tak gunakan lagi akal dan mulut kebiasaan kita. Kenapa saya sebut akal? Itu lebih jelas. Sebab jawapan dan kubur dia memang menjawab melalui amalan, tapi dia jawab perantaraan mulut juga, ulama kata. Cuma apa beza mulut di alam barzah dengan mulut, jawapan mulut di alam barzah dengan mulut di alam dunia? Apa beza dia? Mulut kita alam dunia ikut akal. Hafal dah ni soalan ni. Man rabbuka? Allahu rabbi. Dah hafal dah. Saya boleh jawab. Dalam alam barzah ulama kata tak ada lagi dah. Apa yang akan mendatangkan kefahaman kepada mulut untuk cakap lancar? Amalan kamu. Ini keseluruhan. Dapat? Ini tak semayang pun boleh jawab. Semayang 5 waktu boleh jawab. Tak kenal Nabi pun boleh cakap. Nabi Muhammad adalah utusan yang tak akhir, boleh cakap. Mereka ada 10 yang wajib kita yakini, boleh jawab sempurna rukun iman. Tapi di alam barzah boleh? Tak boleh. Ketika itu kita tahu kita siapa, termasuk yang bercakap ni lah. Akan tahu siapa kita. Oh, ini aku punya PL aku ini macam ni. Semua tahu alam barzah. Dapat? Pertama, kullun amana billah. Pertama, semuanya beriman kepada Allah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ahadim tambah dengan serdu juga. Ahadim min rusulih pada mim tadi. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Saya dah bahan masir ni roh nipis, jangan masir. Oh, sedap ustaz ni baca. Salah, masir senyum. Ikut saya, masir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nanti lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senyum. Qadir. Oh, bergegar tu mai. Qadir. Salah. Dia ra tarqi. Dapat? Kena senyum. Qadir. Dapat? Jelas habis. Kita dah bahaya ni. Iman kepada malaikat artinya adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni Subhanahu wa ta'ala kena sebut betul-betul kau tak dapat pahala. Allah SWT. Allah SWT. Jangan. Kalau tak mampu Subhanahu wa ta'ala, sebut Allah Ta'ala cukup. Allah yang maha tinggi. Kalau payah nak sebut Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala payah kan? Sebut Subhanahu wa ta'ala. Subhana, maha suci baginya, dan dia yang maha tinggi. Takut salah sebut tak dapat pahala tadi. Takut mengundang dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Telah menciptakan makhluk yang terbuat dari cahaya dan tidak pernah durhaka kepada Allah Ta'ala. Siapa dia? Malaikat. Ya, betul. Sangat-sangat betul. Dan dia tidak pernah durhaka. Ni malaikat. Baik. Malaikat adalah makhluk yang sangat mengagumkan. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berkeluarga. Mereka dapat mengubah bentuk dirinya menjadi seperti manusia, sebagaimana terjadi pada malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak jarang ia menampakkan dirinya dalam bentuk seperti manusia. Okey, ni saya dah baca ni kan. Bagaimana rupa bentuk malaikat Jibril kalau dia datang? Macam sahabat Nabi, siapa dia? Kan dah baca, saya nak tanya sikit. Siapa? Nabi Ibrahim. Siapa? Dihya. Betul, seorang sahabat Nabi yang bernama Dihya. Dapat? Dan ini dibahas juga ulama mengatakan suatu awalnya Rasulullah SAW berdepan dengan Jibril AS. Bila kali pertama Rasulullah jumpa Jibril? Di Gua Hira lah, di Jabal Nur kan. Itulah kali pertama. Ada pembahasan ulama mengatakan, kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah baginda Nabi SAW, kita akan jumpa satu riwayat yang pandangan ulama sirah mengatakan Jibril kali pertama dia tidak datang dengan rupa sebenar dia. Dia datang dengan rupa orang. Cuma ketika itu tidak dapat disebutkan oleh Rasulullah siapa muka yang sama dengan Jibril ni. Setelah itu barulah boleh dirupakan seperti Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihya ni ulama mengatakan memang ini semuanya. Saya dah faham, kalau nak bandingkan kita memang tak adalah. Termasuk yang bercakap ni. Ada ke kat sini? Tak ada. Semua tak layak Masing-masing malaikat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia tidak ada malaikat satu pun yang boleh duduk relax, tak ada kerja bagi dia, tak ada. Semuanya ada tugas masing-masing. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Siapa dia ni? Jibril alaihi salam. Tolong catat kat atas tu, Jibril. Kemudian mencatat amal manusia. Siapa dia? Rokib dan Atid. Terbaik lagi. Menjaga syurga. Ridwan. Oh, jadi kuis saya ni. Pandai anak-anak ni. Acik pun tak tahu Wow. Mengikuti dan menghadiri majlis zikir. Sudah. Ada pula malaikat ni. Ada tak? Siapa malaikat siapa ni? Mengikuti dan menghadiri majlis zikir atau majlis ilmu. Majlis ilmu ni dinamakan majlis zikir lah Sebab apa? Sebab bila kita mengaji ilmu, kita akan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk majlis zikir. Malaikat mana yang datang? Malaikat rahmat. Lain? Lain? Tak boleh saya tolong saya tolong. Pertama ulama bahas malaikat rahmat, tapi lebih tepat malaikat hafazah. Hafazah. Ha pedah. Ha. Fa dha. Ta marbutah. Ta betul tahu? Macam ha tu ada dua titik. Hafazah. Dapat? Itulah malaikat yang bersama dengan kita. Mana dia ustaz? Ya ke? Ada sebelah kiri kanan kita. Dan para ulama mengatakan kalaulah Allah zahir sekarang ini, maka pengusi kena besarkan lagi surau ni. Kalau Allah zahir malaikat lah, kita kena keluar besar lagi. Tambah rumah-rumah Allah yang hidup dengan majlis ilmu. Payah nak cari rumah Allah yang hidup dengan majlis ilmu. Kita kena syukur di penempatan kita adanya satu rumah Allah yang hidup dengan majlis ilmu. Kita kena ingat, besok Allah tanya. Allah akan tanya kita semua. Kalau rumah Allah pun tak pernah jejak, tak pernah hadir dalam majlis ilmu, kita khawatir roh kita besok bila tercabut daripada roh, satu malaikat pun tak kenal. Betul? Bila kita ditarik roh kita, akan datang dua kumpulan malaikat. Pertama, malaikat rahmat. Betul tepat. Yang kedua, malaikat ahzab.
Ahzab, malaikat yang untuk membawa kita mendapat azab daripada Allah. Malaikat rahmat untuk mendapat nikmat daripada Allah. Kita kena ingat ni, bila dia tarik roh, dua kumpulan yang akan datang kepada kita. Sebab tu ditentukan siapa kita ini, tentu dia keadaan kita bila kita sakaratul maut, dapat la ilaha illallah ataupun tidak. Dan kita akan kenal kita siapa kan. Saya pernah cerita, pandangan lambung kanan melihat malaikat Israel datang dan keadaan muka yang mana untuk menyambut. Dan kita kena tahu di belakang malaikat maut Israel ni ada siapa? Puluhan ribu malaikat yang akan menyambut. Dan para ulama mengatakan kita khawatir diri kita ini kalau malaikat Ahzab yang kena kita. Takut kita. Sebab ulama kata keluarnya kita daripada jasad kita ini, Allah akan beri dua perkara pada kita. Either or. Di antara dua perkara, apa dia dua perkara ini? Ayat innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan dikhabarkan berita gembira kepada mereka ini tentang syurga. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kata, kalau orang beriman mati husnul khatimah, Allah tentukan dua benda pada dia. Pertama, akan dipakaikan pakaian daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang zahir tubuh jasad kita dikafankan, tambah dah buat akhirat kematian kan. Alhamdulillah, itu satu ikhtiar. Jangan tak join tuan-tuan, jangan tak bersama. Esok tak tahu kita ni, sekurang-kurangnya kita dah bagi satu infak duit kita yang betul-betul suci daripada syubhat. Untuk kita guna apa ni? Untuk mati kita besok. Jangan duit itu pun ada sumber riba juga dalam dia. Jangan. Ni duit meninggal pun nak untuk urukan tubuh kita pun duit riba, duit hutang dan sebagainya. Na'udzubillah. Asing awal akhirat kematian. Dapat dua benda. Pertama, pakaian daripada syurga Allah. Zahir jasad pakai kafan kalau putih. Ulama mengatakan akan, tapi bagi roh dia akan keluar dalam keadaan asal dia. Maksud dia apa? Telanjang bulat. Terus Allah hantar malaikat rahmat yang tunggu di belakang Israel alaihissalam. Ulama kata bagi mereka yang su'ul khatimah, bagaimana? Roh dia akan lari berpecah daripada tubuh dia. Orang beriman boleh tarik, dia kumpul sekali, roh ni mudah nak tarik. Sebab tu nazak 3 hari seminggu, berombak-ombak dada. Sebab roh berpecah lari. Lari sebab apa? Sayang dunia ni, rumah nak tinggal, kereta nak tinggal, anak nak tinggal, sayang dunia. Dah pecah ni roh. Dan ulama mengatakan bagaimana keadaan malaikat ketika itu. Israel alaihissalam punya marah Israel alaihissalam dengan kita ni, dia akan sentak. Sentak bagaimana? Bagaimana kita faham sentak? Bukan tarik ya? Sentak. Fahamlah sentak Ulama kata seumpama kamu mengumpulkan bulu pada tubuh kamu dengan banyak, kemudian kamu tarik, kamu sentak. Dia biasa sakit benda tu lah. Saya tak cerita azab itu dulu, saya nak cerita apa kaitan dengan malaikat ini. Ulama mengatakan bersama ketika itu bila disentak roh, keluar saja orang yang su'ul khatimah, yang tak diucap la ilaha illallah bila dia meninggal. Na'udzubillah min zalik. Tak kenal pintu masjid, tak kenal rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kenal majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Dia keluar daripada jasad dia, ulama kata roh dia, pertama apa akan malaikat buat? Yadrib hujuhahum. Ayat dia dalam Quran. Yadrib ni apa? Dipukul wajahnya. Pukul muka terus. Malaikat punya marah. Payah betul kau ni nak tarik nyawa kau, dah keluar-keluar pukul muka terus. Berapa banyak pukulan ustaz? Wallahu a'lam. Kena pukul muka dulu. Kemudian ketika ditarik keluar, di belakang malaikat Israel kita akan lihat dua kumpulan malaikat. Ketika itu kita kenal kita siapa. Akan dibawa daripada pakaian syurga Allah. Pertama, dengan bauan sekali Allah akan bawa.
Pertama, pakaian. Kedua, bauan daripada syurga Allah. Bagi orang yang su'ul khatimah, pakaian daripada mana? Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah bawa dulu dah. Dan bauan neraka sekali. Ulama mengatakan sebab apa pakaian ini dipakaikan? Sebab akan dibawa ke langit. Di antara dua tempat, sama ada Aliyin ataupun Sijjin, dua tempat. Aliyin tempat untuk menerima nikmat kita. Roh tu dia tahu tempat di syurga insya-Allah. Raudah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga Allah, ataupun ghufrah min ghufari niran, sama ada tempat dia di raudah ataupun ghufrah, lubang daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu taala. Ulama mengatakan bila roh kita naik ke atas, seluruh penduduk langit akan mengenal kita kerana dua benda ni. Pertama pakaian, kedua bau syurga ni. Mereka akan cakap, oh ni malaikat rahmat akan sambut kita. Ulama kata, sehingga dari riwayat saya baca Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali, bab pada menyatakan sakaratul maut, Allah akan datangkan bagi orang beriman ini satu barisan saf. Malaikat rahmat akan duduk keliling dia. Macam satu orang raja berjalan, adanya orang berdiri untuk meraihkan dia. Begitulah malaikat rahmat akan meraih kita. Dah berjalan di situ, kemudian bersama malaikat rahmat akan dibawa kita, roh kita ke Aliyin kalau baik. Semua akan kenal, penduduk langit akan kenal. Sebab apa kenal? Bukan saja kerana tubuh dia berpakaikan syurga dan bau tubuh dia bau syurga, bukan. Kerana kat hidup dunia dulu dia bersama dengan majlis malaikat. Kena tengoklah kita ni. Tapi kat dunia majlis mana banyak? Kena tengok. Daripada awal muda aku ni sampai hidup aku, mana majlis banyak aku duduk? Majlis bersama dengan malaikat, orang soleh, ataupun selain daripada itu. Saya tak nak bahas lah selain daripada itu. Kita tahu semua dah. Betul? Dia menentukan kenal ataupun tidak malaikat rahmat atau malaikat ahzab. Kalau selain daripada majlis yang mengasihi Allah, ada bersama malaikat rahmat ataupun malaikat hafazah, maka na'udzubillah min zalik. Kita tahu tempat kita boleh naik nanti. Semua malaikat akan kata, mana bau busuk ni? Mana datang bau busuk ni? Tambah pula tengok muka kita tak pernah kenal. Dulu tak pernah hadir majlis ilmu ataupun hadir rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk solat berjemaah. Na'udzubillah min zalik. Takut itu kan? Sebab tu ikatan diri kita dengan masjid bukan perkara main-main. Masjid bukan selamat alam kubur saja. Kena ingat tu. Umat Allah ni selamat besok daripada fitnah Dajjal besok. Dapat? Dajjal datang besok, kita semua berusaha untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah, betul? Haramain. Sebab dua tanah haram, Mekah Madinah. Sebab apa? Sebab Dajjal tak boleh masuk dalam Mekah dan Madinah. Kalau duduk dalam Mekah dan Madinah, macam mana kita nak duduk lama dalam kawasan Kaabah ataupun Masjid Nabawi kalau kita tak siapkan diri kita awal-awal ni, sekarang ni. Duduk lama dalam masjid, surau gelisah, susah nak duduk. Oh, berat dah ni, berat. Kan duduk kuliah kita selalu macam tu. Saya dulu rasa, jangan bohong. Duduk ngaji dengan Tok Guru kan, lama Tok Guru ni. Tambah syaraf macam saya. Kenalah, ni waris Tok Guru lah, jangan marah. Syaraf kami panjang kan. Page tak tukar-tukar ni. Bila nak habis ni? Tapi kerana adab seorang anak murid salih kepada gurunya, yang kita sebut dengan guru itu. Sebab ketika itu ilham Allah turun pada dia. Yang mahal tu ilham. Kitab ni boleh baca kat rumah, boleh baca, tapi nak dapat syarah macam mana Tok Guru syarah, tak dapat. Sebab ilham dia bandingkan beberapa kitab lain untuk sajikan pada kita. Tak payah kita mengaji kitab lain. Tu komen apa Tok Guru ni. Saya duduk sejam tu dapat rasa tu. Dia punya sejam tu macam 10 jam. Perut bunyi lapar. Macam benda lapar lah.
nak kencing lah time tu, nak terberak, dandan duduk, nak duduk je ustaz, duduk je. Tu tengok air kolah tu menung, tengok air kolah kan. Bila nak pergi tegur ni syarah, awal-awal dululah. Sama lah macam kita, betul? Betul tak? Orang lain nak dengar ni, betul tak? Maksud dia apa? Akan tetapi setiap pengorbanan ini Allah akan lihat. Itu yang kita nak. Allah tengok susah kita ni. Kat dunia ni susah untuk agama, Allah tengok benda tu. Allah tak tengok ilmu banyak kita ni, Allah tak tengok. Orang yang lebih banyak ilmu, makhluk lebih banyak ilmu pada kita dah ada dah. Siapa? Iblis laknatullahi alaih. Lebih alim kata ulama. Ibnu Abbas kata dalam riwayat apa dia? Iblis ini lebih alim dia daripada Jibril alaihi salam. Sebab tu bahasa orang lama dulu, guru bagi malaikat bahasa orang lama. Tapi tak pernah jadi guru lagi lah. Iblis ni tak pernah jadi guru lagi kan. Tapi dia lebih alim daripada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah kerana ilmu dia tadi Allah angkat dia? Tidak. Dapat? Dia hasil daripada keseluruhan ni apa? Allah nak tengok kita susah dengan agama. Sebab hidup besok nak bawa jumpa Allah, Allah tanya apa yang kamu susah untuk agamaku. Benda lain dah banyak susah dah ni. Ya Allah, aku susah untuk ni. Ni semua kamu tinggalkan. Ni yang kamu bawa ni, apa yang kamu susah? Bangun pagi susah tak? Susah. Yang cakap pun susah. Bangun pagi. Baik, insya-Allah. Untuk mendapat hakikat ni lah kita kena biasakan diri kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dapat? Sikit lagi. Di antara mereka ada yang ditugaskan hanya untuk menyembah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita bahas lebih detail kalau berkesempatan. Biasa kalau resam di pondok-pondok, setiap kali Isra wal Mi'raj sambutan kita akan baca satu kitab, Kifayatul Muhtaj, karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kalau mampu nanti ada masa sesuai, kita baca kitab itu. Tengok Syekh Daud, Allah buka futuh ilham bagi dia, ladunni, pemberian, sehingga dia boleh syarah setiap daripada langit ni apa malaikat, nama bagi malaikat yang jaga jin. Dihimpunkan berapa riwayat, kemudian didatangkan dalam kitab dia. Adapun mereka komen kitab ni ustaz tak ada riwayat ni, kita tinggalkan riwayat tu. Kita percaya pada ulama. Kalau nak banding Syekh Daud dengan kamu, biar aku percaya Syekh Daud. Kamu ni pun belum tentu lagi ni. Syekh Daud ni dah ratus tahun dah hidup, dah meninggal dah. Allah terima ilmu dia lagi. Apa bukti Allah terima ilmu dia? Kitab dia diguna sampai sekarang. Dapat? Dan bahkan menjadi rujukan orang Mekah terdahulu. Kalau berpeluang dicerita detail. Langit pertama malaikat apa jaga, ketua dia siapa, disebut malaikat Ismail AS. Naik 2, 3 sampailah langit ketujuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ziarah semua benda. Tapi kita kena tahu sebelum Nabi ziarah, saya ringkas sikit. Sebelum Nabi ziarah, dibawa Isra wal Mi'raj, apa terjadi pada Nabi? Peristiwa Isra Mi'raj ni berlaku bila? Selepas Ya. Selepas tahun kesedihan. Pertama meninggal Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nabi ada 9 orang isteri. Ni sunnah haram kita aman. Ada sunnah haram, ada ni sunnah haram ni. Mana boleh ikut? Kahwin 9, tak cerai-cerai, boleh? Tak boleh. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha yang menjadi sebutan sehingga Aisyah radhiyallahu anha jealous dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Saya dah sebut, muslimat di akhirat nanti kita kena doa dengan Allah. Termasuk kita orang lelaki ni kena doa supaya Allah beri peluang
kepada anak dan isteri kita ini, kalau anak perempuan ataupun isteri kita, keluarga kita yang perempuan muslimat ini, untuk mereka dapat melihat wajah Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sebab kata Al-Habib Umar Al-Hafidh, kalau di akhirat naudzubillah min zalik, tidak diizinkan bagi keluarga perempuan kita ini untuk melihat wanita syurga Allah ini, dikhawatiri tempat kita tidak dijamin besok. Dapat? Kita siapa ni? Kita orang lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Pertama, ulama mengatakan Khadijatul Kubra pertama meninggal, wafatnya Khadijatul Kubra. Yang kedua meninggalnya Abu Talib. Dapat? Abdul Muttalib atuk pakcik Abu Talib, dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni keluarga belah mana ni? So, keluarga Nabi belah mana ni? Nabi Muhammad. Abu Talib ni belah ayah, betul. Kemudian ada satu lagi yang kita selalu lupa. Selepas meninggal ni, tahun kesedihan, apa berlaku pada Nabi? Nabi pergi Taif. Dapat? Sebab apa Nabi pergi Taif? Okey, betul. Sebab di sana adanya warisan keluarga daripada belah ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang suka sangat menyambut tetamu. Sebab tu boleh sampai Nabi kena baling batu, betul. Macam mana orang Taif boleh kenal Nabi? Sebab ahli keluarga mereka juga. Ada pandangan ulama mengatakan di Taif sana adalah keluarga belah Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha wa alaihas salam. Dapat? Cuba tengok, isteri meninggal, bukan ayah. Ayah mak memang dah meninggal. Keluarga mak ayah tak terima dia. Kemudian keluarga ibu pun tak terima. Pertama ayah, keluarga ibu pun tak terima. Allah remukkan hati baginda Nabi SAW, baru diizin naik langit. Ni kita kena faham ni. Bila kita faham hakikat ni, baru kita rasa solat tu bagaimana. Nabi nak ambil semayang selepas dihancurkan 3 jenis berhala keyakinan kita sama ni. Kita yakin dengan isteri kita bagi senang, keluarga belah bapak kita bagi senang, ataupun bapak kita sendiri, kemudian keluarga belah mak kita, Allah hancurkan 3-3 sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hancur dulu, balik tu baru izin naik Isra wal Mi'raj. Baru layak nak pergi Isra Mi'raj. Di sini cerita detail dia bagaimana. Disebutkan setiap langit ini, Syedok sebut ada riwayat Nabi kata adanya langit pertama, langit kedua adanya malaikat yang berdiri saja daripada awal penciptaan sampailah kiamat nanti. Dan apabila disebut Assalamualaikum ataupun Assalamu alaika, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, satu riwayat. Dan riwayat kata Nabi sebut Assalamu alaikum, sejahtera ke atas kamu semua. Ketika itu buat kali pertamanya malaikat yang berdiri daripada awal penciptaan dia dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti beribadah, untuk menjawab salamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main-main ke Nabi ni? Nak member kita. Malaikat yang sama ni ibadah kena berhenti jawab salam dulu. Dan ada 4 perbuatan di atas. Malaikat berdiri, rukuk, sujud dan duduk antara 2 sujud. Dan malaikat tidak ada satu malaikat pun boleh melakukan 4 jenis ibadah ini dalam satu ibadah, tak boleh. Ada malaikat dia buat diri je, ada yang malaikat rukuk je, ada yang malaikat sujud saja, ada yang malaikat duduk antara 2 sujud saja. Punya sayang Allah kat kita ini umat akhir zaman. Allah hadiah 4 jenis ibadat ini kepada kita umat akhir zaman. Namanya solat ataupun sembahyang. Dapat? Ini hakikat ni. Allahu Akbar.
Para malaikat hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mereka tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala ataupun sesuatu yang tidak diperintahkan kepadanya. Satu malaikat pun tidak akan pernah melanggar apa-apa sahaja perintah Allah dan tidak pernah berbuat apa sahaja larangan Allah Subhanahu wa taala. Ni kena malu kita ni. Malaikat tengok, ai untung kau ni. Ustaz kita ada nafsu Ustaz, memang tu ujian lah. Dapat habis. Kita baca ayat Quran ni, betul kita tamatkan benda boleh. Seperti mana dalam Al-Quran disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Nampak ni perintah Allah. Kita semayang, jangan rasa kita saja semayang. Kita kena risau kat ahli keluarga kita. Risau pertama ulama kata kena hadir dalam hati. Tengok anak, tengok isteri, tengok adik-beradik, semua dah besar dah, ada anak dah. Nak marah tak boleh dah. Kena ada risau dalam hati kita. Dapat? Ada risau tak? Lantak dia lah ustaz, dia dah besar, pandai dia lah. Tidak bertepatan dengan apa yang Allah perintahkan. Dapat? Kena ada risau. Anak tak semayang, kena ada risau. Anak perempuan keluar tak pakai tudung, kena ada risau. Ada risau dalam hati kita ni. Ya Allah, macam mana anak aku ni? Anak keluar dengan laki tanpa izin daripada kita, tanpa ikhtiar yang betul, cara yang betul, kena ada risau. Apa, saya tengok ada video tu kan, seorang lelaki datang panggil anak perempuan ni kan, nak bawa keluar. Orang moden sekarang lah, bapak kan, tengok, kamu pakai Honda tak pakai Honda, saya pakai Pro 2, balik. Cari power yang pakai Honda tak gitu kan. Kalau ia pun nak buat iklan, biarlah bertepatan sikit kan. Ada dia cari menantu pakai Honda, la ilaha illallah. Besok dalam kubur buat Honda aku. Jangan marah orang pakai Honda. Saya bukan marah orang pakai Honda. Saya nak beritahu ada dia cakap menjentuk pada anak, na'udzubillah zalim. Kena risau boleh insya-Allah. Risau anak laki. Tengok balik lewat ni tanya. Jangan tak tanya kecuali dah tahu anak kita ni hidup dia memang kat masjid. Tahu dah tak ada dia ni memang kat masjid. Saya cakap ni berdasarkan fakta lah. Boleh? Kalau anak-anak lain ni kena risau lah, kena risau. Kau mana nak long, mana pergi long, tak balik-balik ni, kena risau. Ni tak risau buat tak tahu. Tak, dia dah ustaz, dia dah besar. Ulama mengatakan besok di akhirat bukan Allah umban dia dulu, Allah umban kita dulu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tak pernah ada kerut dahi. Satu riwayat, kena ingat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cegah munkar ni jangan main-main. Satu riwayat, satu perkampungan Allah telah takdir, Allah telah putuskan untuk Allah datangkan azab pada kampung ini tadi, penempatan ini tadi. Lalu turunlah malaikat Ahzab untuk membawa lah. Dia turun dulu pergi tengok. Jangan disalah turun pula kan. Turun dulu pergi tengok kawasan dan sebagainya. Perintah itu datang pada dia. Bila dia sampai pada penempatan tadi, dia melihat ada satu orang sedang mendirikan solat di rumahnya. Patah balik mereka azab, dia jumpa Allah.
Wahai Allah, tadi sewaktu aku sampai di tempat tadi untuk aku membawa azab kau, aku melihat orang sedang semayang. Bagaimana wahai Allah? Apa jawab Allah dari riwayat ni? Allah kata, wahai malaikat, pertama azab yang kamu turunkan terhadap orang ni dulu, baru tempat lain. Orang ni dulu yang kamu turunkan dulu. Tegah ni kalau baca riwayat ni. Sebab apa wahai Allah? Tak pernah berkerut dahi dia. Dia semayang, dia tak fikir orang lain semayang ke tak. Ni bukan busybody dapat. Azab ini kita akan dapat sama, semua orang daripada kita. Sebab tu antara ikhtiar para ulama adanya ziarah rumah ke rumah yang buat setiap hari Selasa bapa tu untuk lelaki khususnya. Ustaz, kenapa perempuan tak boleh? Perempuan kalau lalu takut masuk rumah. Sebab tu guna lelaki, nampak? Dia lojak akal lah kan. Kalau lelaki datang ni risau juga kan. Ni tak, ulama kata kena ziarah lelaki dulu, sebab lelaki ni ketua bagi keluarga tadi. Kalau baik ketua dia, insya-Allah kesemua akan baik, insya-Allah. Dapat. Maka kena duduk ramai-ramai dan live ni kena turun lain Selasa. Ramai-ramai duduk supaya apa? Setiap 40 kanan kiri, ni atas bawah ada. Rumah saya atas bawah tak ada. Selamat sikit atas bawah. Ni atas bawah ada. Ground floor macam mana? Tak kisahlah ground floor ataupun tidak kan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya ulama kata setiap seminggu seminggu sekali kamu ada ziarah untuk sebut pada orang lain, ajak dia datang majlis ilmu, ajak dia datang imarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah tanya besok. Kalau dia marah boleh jawab sebenarnya, tapi agama tak ajar lah. Kau apa ziarah aku ni, pandai lah aku, suruh aku tahulah kat mana. Jawab balik, boleh jawab sebenarnya. Kau besok kalau kau meninggal, kau akan tarik aku sama, betul tak? Sebab tu aku beritahu kau ni. Boleh kalau nak marah dia kan. Tapi orang beriman kalau marah dengan orang yang tak tahu ni, apa perbezaan kita dengan dia? Betul. Orang yang fitnah kita, orang yang cakap buruk pasal kita, kalau kita marah dia, kita cakap buruk balik pasal dia, apa beza kita dengan dia? Dapat? Samalah ni konsep dia. Jelas? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. Habis. Saya memenuhi hak. Saya tadi mula pukul 9, ada 5 minit lagi, sejam. InsyaAllah. Biasanya kuliah saya tak kurang lah. Saya azam untuk lebihkan sedikit, sebab tu hak tuan-tuan semua. Lambat macam mana saya pun, saya akan usahakan untuk sejam. Dapat? Saya bukan jenis cik tulang ni. Ustaz dah lewat ni, setengah jam boleh lah. Tadi saya tazkirah Jumaat pun, pengurusi tu dah risau dah. Dia takut Ustaz terlebih kan, sebab azan Jumaat. Tazkirah Jumaat tak boleh lah buat 40 minit lah boleh buat kan. Mula 12 rukuk sampai pukul 1. Wallahu'alam. Setakat ni ada soalan tentang malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terpeluar pun boleh, tak masalah. Menanti 5 minit. Tak ada saya doa 5 minit ni. Yang timah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tajuk lain tak Ustaz? Tajuk lain? Nak ceramah tajuk lain ke tanya bab lain? Bab lain. Tanya tak apa, jangan ceramah lain, lari orang nanti. Ustaz, bagaimana hendak istiqomah dalam menutup aurat dengan sempurna bagi perempuan lah. Kadang-kadang isteri Ustaz pun tak pakai stokin. Nyatakan Ustaz. Soalan tu je, satu soalan. Soalan ni boleh 5 minit begini. Haiwa. Pertama, bagaimana soalan yang baik? Apa soalan ni? Bagaimana bagi khusus bagi muslimat ataupun mukminat lah, mereka yang beriman, bagi wanita nak istiqamah untuk menutup aurat. Pertama, kalau kita ambil konsep menutup, konsep dalam agama bukan menutup. Konsep dalam agama menjaga. Tutup lain, jaga lain. Kena faham. Tutup rumah dengan jaga rumah lain tak?
sama dengan aurat. Okey, bagaimana nak istiqamah? Pertama, dengar betul-betul ayat saya ni. Pertama, ulama mengatakan kita kena sedar kesalahan diri kita. Pertama kena sedar dulu. Bukan diri orang lain, kena sedar diri kita. Kena sedar diri kita. Adakah saya telah mengamalkan ataupun telah menjaga aurat dengan sempurna atau tidak? Itu pertama. Istiqamah benda besar. Sayyidina Umar sebut dalam asar, istiqamah khair min alfi karamah. Istiqamah ini lebih baik daripada 1000 keramat. Keramat jalan atas air, keramat di wali-wali Allah dulu kan. Kereta api tak boleh berjalan selagi wali tak sampai. Kita pernah dengar kan kisah-kisah tu. Bawa apa, ambil air longkang letak dalam tangki kereta, boleh jalan kereta. Tu semua karamah. Karamah asal perkataan kaf romim, kemuliaan, mulia, Allah muliakan dia. Sayyidina Umar kata apa? Istiqamah ini lebih baik daripada 1000 keramat. Khairum min alfin karamah. 1000 keramat. Bukan main-main. Maka hakikat istiqamah yang sebenar ulama kata, pertama dia mendidik diri dia. Dan pertama kena ada ilmu lah. Mendidik sedar diri dia tadi, bahawa adakah dia menjaga aurat dia dengan sempurna ataupun tidak. Itu pertama, kena sedar. Sebab nak jawab istiqamah. Dan mereka yang menjaga aurat dia tidak dinamakan istiqamah lagi. Tidak dinamakan istiqamah lagi selagi dia melihat keaiban orang lain. Kat situ dia tak dapat keaiban ni masuk. Kau tengok aku, aku dah elok dah ni, tengok tu. Aduh, bagi suara pendek. Cakap orang pula. Alhamdulillah. Bagaimana? Waalaikumsalam. Bagaimana cara yang betul? Ulama mengatakan bukan menunding jari pada orang lain, akan tapi para ulama mengatakan kamu pergilah pada mereka dan sebutlah dengan keadaan yang paling baik. Istiqamah ulama kata sempurna. Pertama, dia memandang kesalahan diri dia. Yang kedua, dia cuba menutup aib ataupun keburukan orang lain. Dengan erti kata lain, dia tidak memandang keaiban orang lain, sebab dia memandang bahawa dia datang kepada perintah Allah ini, dia dapat tutup ataupun menjaga aurat dengan sempurna. Itu pun atas rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak cerita istiqamah, kalau kita masih lagi, kita dah pakai istiqamah tapi kita masih pandang buruk orang lain, ulama mengatakan tu tak nama istiqamah. Dia bukan khair min alfi karamah. Tak. Istiqamah dia tak pernah memandang keburukan orang lain, dia masih merasakan diri dia. Ni hakikat istiqamah. Sebab saya pernah cerita dulu 4 jalan betul. Amalan nak dapat ikhlas ni ada 4 jalan. Pertama, kena yakin. Yakin ataupun tahu ilmu. Yakinlah Allah yang turunkan. Maka cara macam mana nak menutup aurat kita dah tahu. Itu ilmu. Yang kedua, istikhlas. Buat suatu benda tadi tumpuan, betul-betul tumpu untuk buat. Istikhlas. Bila dah tumpu buat, mengaji ni contoh, habis dah, tepat pukul 10 habis. Bila dah tumpu, ulama kata betul-betul tumpu buat, barulah Allah akan datangkan sifat ketiga, istiqamah. Tak apa. Okay. Yang ketiga boleh datang istiqamah. Dan yang keempat, barulah boleh mendapatkan hasil yang paling besar. Apa dia? Ikhlas. Okey, Bapa. Sini. Bapa, kena betul ni. Ayo. Terima kasih. Bateri pun tegur dah, ni dah lambat sangat ni Ustaz. Sikit lagi Pertama tadi yakin dengan ilmu. Sebab istiqamah dia peringkat bawah daripada ikhlas. Ikhlas benda besar.
Dapat? Pertama yakin. Yakin ini apa? Perlu dengan ilmu, dengan diri sendiri, dengan ilmu. Yang kedua istikhlas. Bila dia yakin ada ilmu, dia buat benda tadi dengan tumpuan, amal dengan penuh tumpuan. Maksud tumpuan ni apa? Tak pandang orang lain dah, barulah boleh dapat istiqamah. Istiqamah saya dah bahas, bukan konsisten. Betul? Bukan sama je tak. Hari ni lebih baik daripada semalam, besok lebih baik pada hari ni. Itu istiqamah. Dapat? Kemudian barulah hakikat yang terakhir, dia akan dapat ikhlas. Ni orang cakap, ustaz, saya tak ikhlas lagi ni ustaz. Dia ingat dapat tara ikhlas ni senang. Nak kena tempuh yakin dengan ilmu. Yakin tu, maksud yakin ni apa? Buah dia daripada ilmu lah. Dia kena mengaji, dia kena tahu dulu. Kalau tak tahu, bagaimana nak amal? Kemudian selepas dia tahu ilmu tadi dengan yakin, barulah dia boleh amal. Amal pula bukan syarat amal macam tu je, tak. Dia amal dengan istikhlas, penuh tumpuan, khusyuk, tawajuh. Kemudian barulah Allah Ta'ala, okey, dah dapat ilmu, insya-Allah Allah akan datangkan. Bila dia ikhlas, untuk mendapatkan ikhlas yang sebenar, dia sungguh-sungguh, Allah akan datangkan istikhlas, tumpuan untuk diamalkan. Maksud tumpuan ni apa? Dia betul-betul amal, barulah dapat tara istiqamah. Allah bagi dia apa yang dia buat lebih baik daripada semalam. Kemudian barulah terakhir ikhlas, barulah dia dapat hakikat yang sebenar. Dapat semua insya-Allah. Istiqamah benda yang mahal, kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara dia? Pertama, nak tak nak kena tahu dulu ilmu tentang apa yang kita nak amalkan tadi. Kalau nak amal istiqamah solat, kena tahulah tentang solat. Apa hakikat solat sebenar yang kita buat? Apa yang kita bacakan depan ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Apa hikmah solat ini, kena tahu. Kemudian kena buat dengan istikhlas. Istikhlas ni apa tadi? Kena buat dengan penuh tumpuan. Kemudian barulah kekuatan untuk konsisten tu datang. Bukan konsisten lah, saya dah sebut tadi, istiqamah tak layak nak sebut konsisten. Dia akan berterusan dan lebih baik daripada sebelum ini. Dapat? Bola akan menuju kepada ikhlas. Dapat hati, masya-Allah. Harap terjawab ni hakikat ini. Saya bacakan ini mungkin tak samalah kaedah dengan para cara dia begini. Tak, saya tak nak pusing-pusing. Kita nak pergi pada hakikat sebenar. Istiqamah pun tak besar lagi sebenarnya. Kita nak capai setiap amalan kita, menutup aurat ke, sedekah ke, semayang ke, puasa ke, semua nak dapat ikhlas. Maka jalan nak menuju ikhlas ni kena menuju dengan 4 cara tadi. Ikhlas sebelumnya kena ada istiqamah. Istiqamah sebelumnya kena ada istikhlas, tumpuan. Sebelum istikhlas kena ada yaqin ataupun ilmu tentang perkara tadi. Boleh semua insya-Allah. Saya pernah syarah sempat benda ni. Wallahu a'lam. Harap terjawab insya-Allah ya, satu soalan. Okey. Boleh. Kalau mengenai tentang melakukan sesuatu pekerjaan dengan niat, tetapi sekiranya perkara itu tidak dilakukan, dan adakah dia mendapat pahala? Dosa, ataupun kalau melakukan yang baik akan dapat pahala lah kan? Yang melakukan untuk yang tak baik pada tujuan dan ke mendapat dosa. Adakah dengan berniat itu pun sudah kira dosa? Wah. Untuk yang bertanya ni kena bayar lah. Asyik. Terima kasih bunda saya sebab bertanya. Sudi bertanya anak anda yang kurang ilmu ni. Tak layak sebenarnya saya nak jawab pertanyaan mak saya ni, sebab dia didik saya luar dalam. Tak layak, tapi kerana majlis ilmiah ni kena jawab lah. Boleh saya minta izin mak mama untuk jawab. Alhamdulillah. Adakah niat sesuatu benda tadi Allah akan buahkan hasil? Maksudnya kalau kita melakukan kebaikan, bila kita niatkan, adakah dapat pahala?
Dan satu orang yang niatkan untuk melakukan dosa, adakah dia telah mendapat dosa? Ini dibahas oleh para ulama. Secara detail ada sebenarnya. Okey, secara umum saya tak nak bahas detail, saya bahas umum. Mereka yang beriman kepada Allah, pertama dengan syarat beriman. Kalau tak beriman tak dapat pahala lah. Pertama beriman. Kalau dia melakukan kebaikan, sebelum dia melakukan kebaikan, innama a'malu binniyat. Betul? Soalnya amalan itu bermula dengan niat. Bahkan Nabi sebut an-niyatul mu'min khairum min amali. Niat orang mukmin ni lebih baik daripada amal dia. Sebab apa niat orang mukmin ni baik? Sebab niat tadi sempurna. Faham? Amal takut kurang, tapi niat ni insya-Allah dah baik dah sempurna. Maka pahala bagi niat Allah dah bagi, khusus untuk kebaikan. Mereka yang nak melakukan kebaikan, bila mereka meniatkan, contoh sedekah. Duit tak ada ni nak sedekah kan, tak tengok dalam poket tapi niat nak sedekah dah. Celuk-celuk tak ada, tengok-tengok tasbih kan, nak letak tasbih marah pula AJK surau kan, apa letak tasbih dalam ni. Tak payah sedekah tasbih dah dalam tabung masjid. Nak letak duit tak ada duit. Maka niat dia ini ulama bahas Allah dah bagi. Sebab tu bagi niat, ulama mengatakan kena niat yang besar-besar bagi kebajikan. Satu riwayat hadis baginda Nabi SAW, satu orang badui ataupun orang susah. Satu riwayat satu orang susah, adik nanti jatuh nanti. Adik nanti jatuh. Asyik. Satu riwayat, satu orang susah badui, satu badui, dia buat apa? Dia duduk berhadapan ataupun menghadap dengan padang pasir, lalu berterbangan. Dia riwayat hadis, Nabi kata dia duduk berdiri, kemudian bertiuplah angin dengan pasir-pasir tadi. Bila tiup pada padang pasir, angin tiup, apa yang jatuh? Angin tiup terbang lah kan. Apa yang jatuh? Abuk lah kan. Banyak tak abuk tu? Debu-debu tadi? Banyak. Maka kerana kemiskinan fakirnya dia sebut dalam hati dia kata, wahai Allah, dia niat ni, niat, jika engkau takdirkan, jika aku ada harta sebanyak debu-debu yang ada ini, nescaya aku akan infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Maka Nabi sebut niat dia tadi, Allah dah datangkan pahala sebanyak mana harta dia. Seumpama betul-betul dia ada harta sebanyak mana debu yang telah jatuh tadi. Dapat? Sebab tu niat kena besar-besar. Jadi tak jadi itu Allah. Dapat? Ni anak nak niat ni jadi ulama besok niat dah. Dia jadi tak jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat bagi orang mukmin, bagi kebaikan, Allah dah bagi pahala bagi dia. Dapat? Tu pertama. Adapun keistimewaan orang mukmin, bagi mereka orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia niat melakukan dosa, aku ni datang-datang ni aku nak marah ustaz ni, datang lambat. Dia pun niat, dia jumpa ustaz sengih manis je ustaz, tak sampai hati nak marah. Contoh tak jadi nak marah, ataupun dengan anak, ataupun apa-apa sajalah, nak maki orang dan sebagainya. Hari ni siapa saja aku jumpa, aku nak marah dia. Sebab apa? Hari ni mood aku tak baik Maka dia dah niat pada awal, akan tapi dia tidak melakukan perkara tadi, maka Allah tidak kira dosa dia. Mereka yang beriman bila melakukan kebaikan, walaupun belum melakukan kebaikan tadi dengan niat, Allah dah bagi pahala. Pahala niat bila dia buat lagilah dapat benda tadi. Betul? Macam orang niat bangun tahajud tapi tak bangun, dia terkejut, dia bukan tahajud, dia terkejut pergi bilik air. Betul, relax, dia terus baring kan, tarik selimut, dia lupa niat dia. Adakah pahala dapat ustaz? Dapat, ulama bahas. Beza dengan mereka yang mengamalkan, maka niat dah dapat pahala bagi kebaikan. Kalau keburukan, dia niat tapi dia tak melakukan dosa tadi, keburukan tadi, maka Allah tak mencatat baginya dosa. Saya nak bahas lagi satu benda. Itu bagi mukmin yang niat. Satu lagi bagi mukmin yang menuntut ilmu. Ini beza.
Mukmin, orang beriman yang niat dia menuntut ilmu, bila dia melakukan kesalahan tidak sengaja kerana dia tidak tahu akan perkara tadi, tapi dia meletakkan diri dia sebagai orang yang menuntut ilmu, Allah ampunkan dosa dia. Walaupun perkara tadi berdosa. Contoh, dia tak tahu mengumpat ni haram, contoh mengumpat, cakap buruk orang, fitnah dan sebagainya, dia tak tahu, dia terbuat kan. Apa share ni, share benda-benda buruk ni kan, fitnah dan sebagainya ni, dia share. Dia pun tak tahu benda, maksud dia tak tahu, oh ni share benda ni tak boleh ni, dia tak tahu, maka dia share. Sepatutnya dosa tu dah sampai kat dia, tapi kerana dia meniatkan diri dia menuntut ilmu, Allah tak kira dosa bagi dia. Dia dah buat, tadi orang mukmin saja tak niat mengajar ilmu, dia buat salah, walaupun dia tahu tak tahu tetap dosa. Tapi bila orang mukmin dia niat belajar, dia tak tahu akan perkara tadi, bila dia buat, Allah tetap ampunkan dosa dia. Sebab apa? Sebab dia niat belajar. Dapat? Jelas semua insya-Allah? Terjawab ke Mama? Alhamdulillah. Jelas wallahu alam. 10 suku dah. Semua dah lapar, nak tengok saya macam nak makan. Okey, kita makanlah boleh insya-Allah Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya doakan pada semua, terima kasih banyak sudi tunggu saya walaupun selepas Isyak. Semoga ilmu yang kita tuntut hari ini Allah beri keberkatan pada hidup kita. Ilmu jangan ingat dia terbatas pada pengetahuan. Ilmu agama ini akan memberkatkan kehidupan kita. Kita kena ingat tu. Allah kenang-kenang, malaikat akan kenal bagi mereka yang sentiasa hadir dalam majlis ilmu, sebab dia berusaha untuk mendekatkan diri dia pada Allah, dan dia sedar diri dia ni tak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia datang, tetap datang dengan istiqamah. Faham tak faham tetap dia datang. Ulama kata Allah lebih kasih pada dia berbanding dengan mereka yang beribadah akan tapi tidak menuntut ilmu dan tidak ada rasa perhambaan, ataupun tidak ada rasa tidak mencukupi, tidak apa, dia ada rasa dia tidak pernah rasa cukup dengan ilmu dia. Beza kan, mereka yang rasa tidak cukup dengan cukup, beza amalan dia. Sekurang-kurangnya kita ni terletak pada golongan yang sentiasa rasa tidak cukup dengan ilmu agama. Kena rasa syukur ni insya-Allah. Boleh semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu saya pada saya insya-Allah. Tapi kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan pada saya. Kepada tuan-tuan semua ni, saya cakap sebab saya nak amal. Dapat? Supaya Allah beri kekuatan pada diri saya untuk saya yang amalkan. Jadi yang tuan-tuan dan puan-puan yang dengar, semoga Allah beri kekuatan pada semua untuk kita semua dapat amalkan sama-sama, ambil iktibar dan sampaikan pada orang lain. InsyaAllah semua sebut insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrika wa qalban mafhuman bi syukrika wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atika. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz doa panjang pula Ustaz. Saya doa selamat ni untuk saudara Khairul Rizal, salah seorang pada jemaah kita yang sudah keluar daripada hospital. Kita doakan selamat bagi dia dan selamat bagi kita semua insya-Allah. Boleh? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.